Sebuah kisah luar biasa. Bagaimana Malaysia menawan hati 18 hartawan Rusia. Suasana di kalangan elit Moskow kini menjadi gempar. Datuk saya berada dalam keadaan bahaya di sana, cucunya coba menghalang dengan cemas, tetapi tidak berhasil. 18 orang hartawan terkemuka Rusia, dengan purata aset melebihi 50 bilion dan purata umur 75 tahun, tiba-tiba berkeras mahu berangkat ke Malaysia. Mereka ini, yang sepanjang hayat tidak pernah sekalipun melangkah keluar dari Moskow, telah membuat keputusan yang mengejutkan. Ahli keluarga mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk memujuk. Mengapa ayah, Datuk mahu pergi ke timur yang begitu jauh? Namun keazaman mereka begitu teguh dan tidak dapat digoyahkan. Kemudian, di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antara Bangsa Kuala Lumpur, KLIA, kesemua 18 warga emas itu serentak terhenti. Pemandangan di hadapan mereka membuatkan mereka ternganga. Ya Tuhan, di mana nih sebenarnya? Sesaat kemudian, mereka mengeluarkan telepon bimbit dan mula membuat panggilan cemas kepada keluarga yang jauh di Rusia. Istriku, aku sedang melihat sesuatu yang amat luar biasa. Anakku, ayah akan hantar gambar. Kamu akan percaya bila melihatnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Marilah kita dengarkan kisah minggu yang menakjubkan ini, seperti yang dicatatkan sendiri oleh pakar pelancongan Rusia, Cik Olga Petrova. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh memberikan suka dan langgan, ia akan sangat membantu kami dalam memperkenalkan lebih banyak lagi kisah mengenai Malaysia. Apa kabar semua? Nama saya Olga Petrova. Saya telah berkhidmat sebagai pakar pelancongan kanan di Moskow, Rusia selama 20 tahun. Belum lama dahulu saya telah melalui satu pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Ia adalah sebuah perjalanan yang sangat istimewa, di mana saya mengetuai 18 orang warga emas paling elit dari Rusia untuk melawat Malaysia. Purata umur mereka ialah 75 tahun, dan kebanyakan daripada mereka tidak pernah meninggalkan Moskow sepanjang hidup mereka. Sebelum berangkat, saya dipenuhi dengan kebimbangan. Saya risau tentang penerbangan yang panjang. Adakah mereka mampu menahannya? Mampukah mereka menyesuaikan diri dengan budaya Asia yang asing? Saya sentiasa merasa tidak tenang. Namun, segala kebimbangan saya ternyata sia-sia. Kami tiba di Klia pada pukul 1 pagi. Selepas turun dari pesawat, kami berjalan di sepanjang koridor menuju ke Dewan Imigresen. Tiba-tiba, seorang datuk berusia 78 tahun berhenti melangkah. Dia memandang sekeliling, matanya mula membulat. Ini karena seluruh lapangan terbang terang benderang. Walaupun pada waktu subuh, semua kemudahan beroperasi dengan sempurna. Lapangan terbang di Moskow biasanya selepas pukul 11 malam. Sebahagian besar kedai akan ditutup dan hampir tiada kaki tangan yang kelihatan. Kerja-kerja pembersihan juga hanya akan bermula pada keesokan paginya. Tetapi Klia berbeza. Di setiap kaunter pertanyaan, ada kaki tangan yang menanti dengan senyuman. Petugas kebersihan mengelap lantai, serta-merta selepas penumpang lalu, menjadikan lantai berkilat seperti cermin. Detik yang paling mengejutkan adalah ketika melintasi pintu tandas. Saya melihat seorang petugas kebersihan di pintu masuk, menunduk hormat sambil tersenyum, dan menyapa para penumpang yang lalu lalang. Pada saat itu, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ini adalah pemandangan yang sukar dibayangkan di Rusia. Salah seorang ahli rombongan datang dan berbisik kepada saya. Saya tidak paham mengapa seorang petugas kebersihan lapangan terbang boleh menyapa dengan begitu mesra dan penuh kemanusiaan. Saya juga kehilangan kata-kata. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, kejutan yang lebih besar menanti. Walaupun kami adalah kumpulan warga asing yang tiba tanpa dijangka, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak panik. Sebaliknya, seorang penterjemah yang fasih berbahasa Rusia segera dihantar kepada kami. Mengambil kira usia warga emas tersebut, beliau menjelaskan segala-galanya dengan perlahan dan penuh hormat. Dari urusan penginapan hingga ke jadwal perjalanan keesokan harinya, beliau menguruskannya dengan teliti dan sentiasa bertanya jika ada sebarang kesulitan selama 20 tahun dalam industri pelancongan. Ini adalah kali pertama saya mengalami tahap perkhidmatan sebegini. Di hadapan sistem pemeriksaan imigresen otomatik, kami sekali lagi terpegun. Jika ada warga emas yang teragak-agak di hadapan mesin, kaki tangan akan segera datang untuk menawarkan bantuan dengan mesra. Skrin tersebut menyokong pelbagai bahasa termasuk bahasa Rusia. Seorang datuk, yang dahulunya seorang pegawai bank, berkata kepada saya selepas menggunakan sistem tersebut, sistem ini sangat intuitif, direka supaya orang asing pun boleh menggunakannya dengan mudah. Beliau terkejut karena sistem yang masih di peringkat percobaan di Moskow sudah menjadi rutin harian di Malaysia. Perkara yang sama berlaku semasa menuju ke tempat pengambilan bagasi.
Skrin gergasi memaparkan lokasi bagasi secara langsung. Di Rusia, untuk mengambil bagasi sahaja, selalunya memerlukan masa sejam. Tetapi di sini semuanya tepat dan pantas. Tali sawat bergerak dengan lancar dan senyap. Setiap bagasi dilengkapi sistem pengesanan masa nyata, jadi hampir mustahil untuk hilang. Seorang datuk yang pernah bekerja dalam bidang pembuatan memuji kecekapan sistem ini. Semasa kami menunggu bas mewah kami untuk ke Kuala Lumpur, riak wajah warga emas ini mula berubah dengan ketara. Perasaan gementar terhadap negara asing telah hilang, digantikan dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Apabila bas tiba, ia juga sangat mengagumkan. Bahagian dalamnya bersih dan kemas, tempat duduknya juga sangat selesa. Pemandu, setelah mengetahui kami adalah penumpang asing, memberikan arahan dalam bahasa Inggris dengan ramah. Memasuki Kuala Lumpur, perkara yang paling mengejutkan rombongan kami ialah kedai serbaneka. Walaupun pada waktu larut malam, lampu-lampunya terang benderang dan orang ramai keluar masuk dengan selesa. Di Moskow, selepas pukul 10 malam, kebanyakan kedai sudah ditutup. Pemandangan yang lebih mengejutkan ialah wanita muda yang pulang ke rumah seorang diri. Pada pukul 1 pagi lebih, wanita-wanita berjalan sendirian di jalanan tanpa menunjukkan sebarang tanda kebimbangan. Ini adalah pemandangan yang mustahil dibayangkan di Rusia. Seorang nenek dalam rombongan kami memandang keluar tingkap dan berkata, negara di mana wanita boleh keluar bersendirian pada waktu malam adalah negara yang benar-benar maju. Yang lain mengangguk tanda setuju. Apabila kami menghampiri kawasan segitiga emas, bangunan-bangunan pencakar langit mula kelihatan. Menara berkembar Petronas berdiri megah di antara mereka. Pemandangan malam yang dilihat dari jambatan yang merentasi sungai begitu indah hingga memukau. Ia lebih megah dan modern berbanding mana-mana bandar di Eropa. Kami tiba di hotel pada pukul 2.30 pagi. Namun, yang menghairankan, persekitaran hotel masih penuh dengan kehidupan. Restoran yang beroperasi 24 jam boleh dilihat di mana-mana, dan kedai serbaneka juga masih mempunyai pelanggan. Semasa mendaftar masuk, kami mengalami kejutan terakhir. Kaki tangan di kaunter penerimaan tetamu, mengambil kira usia kami, telah mengatur bilik di tingkat yang lebih senyap. Mereka juga memberitahu kami dengan terperinci tentang waktu sarapan keesokan harinya dan kemudahan di sekitar hotel. Di dalam lift menuju ke bilik, seorang datuk berkata kepada saya, Malaysia sangat berbeza dari apa yang saya bayangkan. Yang lain mengangguk setuju. Beliau berkata, walaupun baru dari lapangan terbang ke hotel, rasanya seperti sudah mengalami dunia yang sama sekali berbeza dari Rusia. Malam itu, saya sukar untuk tidur. Saya sudah mula menantikan apa yang akan kami alami bersama mereka dalam beberapa hari akan datang. Pada masa itu, saya tidak dapat membayangkan betapa banyaknya kejutan yang akan diberikan oleh negara bernama Malaysia ini kepada kami. Bukan keesokan harinya, tetapi lebih tepat beberapa jam kemudian. Kira-kira pukul 6 pagi, saya terdengar suara bising di koridor. Beberapa warga emas yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perbezaan waktu telah bangun dan berkata mereka lapar. Saya sedikit panik, karena saya pikir sukar untuk mencari restoran yang beroperasi pada waktu begini. Di Moskow, sukar untuk mencari restoran yang buka sebelum pukul 8 pagi. Saya bertanya di kaunter penerimaan tetamu. Kaki tangan itu menjawab dengan senyuman lebar, mengatakan bahwa di bangunan sebelah terdapat sebuah kedai mamak yang beroperasi 24 jam. Saya terkejut mendengar bahwa kami boleh makan walaupun pada waktu subuh. Saya membawa 7 orang warga emas ke restoran tersebut. Jalan-jalan pada waktu pagi sudah mulai sibuk dengan orang ramai. Ada pekerja yang bergegas ke pejabat, penduduk yang berjoging, dan orang yang keluar dari kedai serbaneka. Pagi di Moskow sentiasa sunyi, tetapi Kuala Lumpur nampaknya sudah memulakan harinya. Apabila kami membuka pintu restoran, kehangatan menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah pun sedang makan. Saya juga melihat seorang lelaki pertengahan umur duduk bersendirian sambil membaca surat kabar dan makan, dan seorang wanita muda membuka komputer ribanya untuk bekerja. Datuk yang pernah menjadi pegawai bank itu terbelalak matanya apabila melihat menu, karena harganya sangat murah. Sekeping roti canai hanya Rm150, dan teh tarik Rm200. Jika ditukar kepada mata uang Rusia, ia adalah harga yang sangat murah dan sukar dipercayai. Pemilik kedai yang mengambil pesanan kami, langsung tidak berasa pelik melihat kami orang asing. Beliau menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan mengesyorkan makanan yang sesuai untuk warga emas. Beliau juga berkata, bagi mereka yang tidak makan pedas, ada pilihan yang kurang pedas. Kelajuan penyediaan makanan juga mengagumkan. Hanya 5 menit selepas memesan, semua makanan telah dihidangkan. Ada roti canai, nasi lemak, tosai, dan pelbagai lagi. Warga emas ini berasa sangat ingin tahu dan sedikit bimbang dengan makanan Malaysia yang pertama kali mereka lihat.
Yang paling mengagumkan ialah roti canai. Seorang datuk dengan berhati-hati mencobanya, dan wajahnya serta-merta menunjukkan ekspresi gembira. Ia kelihatan serupa dengan sejenis hidangan roti di Rusia, tetapi rasanya sama sekali berbeza. Aroma gandumnya wangi, kuah karinya kaya dengan rasa. Beliau menghabiskan 2 keping roti canai sekaligus dan berkata, "Dengan harga ini di Moskow, mustahil dapat makan makanan sesedap ini." Yang lain juga mengangguk sambil menikmati makanan mereka dengan tekun. Apabila tiba masa untuk membayar, kami sekali lagi terkejut. Jumlah keseluruhan untuk 7 orang makan sehingga kenyang tidak sampai Rm50. Pemilik kedai mengira baki uang dengan teliti dan menjemput kami untuk datang lagi. Beliau juga bertanya sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera kami dan mengesyorkan menu lain. Kemesraan seperti ini sukar dialami di restoran-restoran Rusia. Kaki tangan restoran di Moskow biasanya lebih dingin dan perkhidmatan mereka lebih formal. Keluar dari restoran, warga emas ini tidak henti-henti memuji, mengatakan makanan sedap, harga murah, dan perkhidmatan sangat baik. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai serbaneka karena ada yang ingin membeli snack. Kedai serbaneka di Rusia hanya menjual barangan runcit ringkas. Manakala kedai serbaneka di Malaysia seperti sebuah pusat serba boleh yang kecil. Warga emas ini masing-masing memilih snack kegemaran mereka. Mereka melihat biskut dan minuman Malaysia dengan rasa ingin tahu, terutamanya air soya dan cincau yang sangat populer, karena gabungan rasa ini belum pernah mereka temui. Proses pembayaran juga mengagumkan. Laju dan juruangnya sangat mesra. Mereka melihat kami sebagai orang asing tanpa rasa terganggu, sebaliknya menyapa kami dalam bahasa Inggris dan mengalu-alukan kedatangan kami ke Malaysia. Keluar dari kedai serbaneka, seorang datuk berkata, "Malaysia adalah sebuah negara yang mudah selama 24 jam. Beliau kagum karena apa sahaja yang diperlukan dapat diselesaikan pada bila-bila masa. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kebersihan jalanan juga sangat mengagumkan. Tiada sebarang sampah. Sejak awal pagi lagi, petugas kebersihan sudah mula bekerja. Seluruh bandar seolah-olah berfungsi sebagai satu organisme. Di Moskow, hanya kawasan pelancongan yang bersih, manakala kawasan perumahan biasanya lebih kotor dan tidak teratur. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila tiba di lobi hotel, warga emas yang lain juga sudah bangun. Mereka melihat kami baru pulang dan bertanya kemana kami pergi. Apabila kami menceritakan kisah makan pagi kami, semua orang menyatakan rasa cemburu. Mereka berkata lain kali kami mesti membawa mereka bersama. Pagi itu, pengalaman di kedai mamak pada waktu subuh benar-benar telah membentuk tanggapan pertama yang kukuh tentang Malaysia di hati semua ahli rombongan. Pagi itu, kira-kira jam 9. Kami memulakan penjelajahan kami di Kuala Lumpur. Destinasi pertama kami ialah Taman Tasik Titiwangsa, tempat yang disyorkan oleh kaki tangan hotel. Mereka berkata, disinilah tempat terbaik untuk melihat kehidupan harian penduduk Kuala Lumpur. Menaiki MRT adalah satu pengalaman baru bagi warga emas ini, karena kebanyakan mereka hanya menggunakan kendaraan pribadi sepanjang hidup mereka. Memasuki stesen MRT, semua orang terkejut karena bahagian dalamnya sangat bersih, lantai berkilat, dan tiada satupun calar di dinding. Ini sangat berbeza dengan suasana stesen metro di Moskow yang suram dan usang. Kami menaiki eskalator yang membawa kami jauh ke bawah tanah. Kemudahan di bawah tanah juga lengkap dan sempurna. Sistem pengudaraan yang baik membuatkan kami tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Apabila kami tiba di platform, mungkin karena sudah melepasi waktu puncak, tidak ramai orang. Tetapi sikap orang ramai sangat mengagumkan. Semua orang beratur dengan teratur. Mereka berbaris kemas, mengikut garisan yang ditandakan di lantai sambil menunggu. Melihat papan elektronik, warga emas ini bersorak kagum. Papan itu memaparkan dengan tepat berapa menit lagi kereta api seterusnya akan tiba, malah tepat hingga ke saatnya. Seorang datuk, yang dahulunya seorang jurutera kereta api, memeriksa jam tangannya dan mengesahkan bahwa kereta api itu memang tiba tepat pada masanya. Apabila MRT tiba, tingkah laku orang ramai lebih mengagumkan. Sebaik sahaja pintu terbuka, semua orang bergerak ke tepi untuk memberi laluan kepada penumpang yang turun. Hanya selepas semua penumpang turun, barulah mereka menaiki kereta api dengan teratur. Tiada tolak-menolak, tiada pertengkaran. Ini adalah pemandangan yang jarang dilihat di Metro Moskow. Bahagian dalam MRT juga mengejutkan. Sangat bersih, tiada contengan di tempat duduk, lantai bersih dan tingkap berkilat. Penyaman udara berfungsi dengan baik, sejuk dan selesa. Bunyinya juga sangat perlahan, memudahkan perbualan. Seorang datuk memandang keluar tingkap dan berkata dengan terkejut, di dalam MRT pun boleh dapat liputan internet? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia.
Warga emas ini mengeluarkan telepon pintar mereka dan mula menghantar gambar kepada keluarga di Rusia. Setiap kali MRT melepasi satu stesen, akan ada pengumuman dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Ini adalah sistem yang meraihkan kepelbagaian budaya. Selepas beberapa stesen, seorang wanita hamil menaiki kereta api. Pada saat itulah saya paling terkejut. 3 orang pemuda dalam lingkungan 20-an, hampir serentak bangun dari tempat duduk berhampiran tempat duduk keutamaan untuk memberinya tempat. Mereka malah saling mempersilahkan antara satu sama lain. Wanita hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk. 2 pemuda yang lain memilih untuk terus berdiri. Melihat adegan ini, datuk berusia 78 tahun itu menitiskan air mata. Beliau berkata ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berlaku di Rusia, malah mungkin boleh berlaku pertengkaran karena berebut tempat duduk. Beliau berkata, beliau dapat merasakan kebaikan hati dan keprihatinan yang mendalam dalam diri anak muda Malaysia. Suasana di dalam MRT juga sangat istimewa. Orang yang berbual merendahkan suara mereka. Kebanyakan orang senyap melihat telepon pintar atau membaca buku. Tiada langsung kelakuan seperti bercakap di telepon dengan kuat atau makan dan minum. Makan dan minum dilarang di dalam MRT. Di Metro Moskow, mudah untuk melihat orang bercakap kuat di telepon atau makan. Tetapi di Kuala Lumpur berbeza. Adab di tempat awam telah sebati secara semula, jadi dalam tingkah laku masyarakat. 1 stesen sebelum kami tiba, pengumuman mengingatkan penumpang untuk memberikan tempat duduk keutamaan kepada warga emas, wanita hamil, dan orang kurang upaya. Keluar dari MRT, pemandangan Taman Tasik Titiwangsa yang terbentang di hadapan kami membuatkan semua orang terpesona. Tasik yang luas, taman-taman di sekelilingnya, dan latar langit bandar di kejauhan membentuk satu pemandangan yang menakjubkan. Ini sangat berbeza dengan suasana di sepanjang Sungai Moskva. Memasuki taman, pemandangan yang lebih menakjubkan menanti. Ramai penduduk sedang bersenam, ada yang berjoging, berbasikal, dan melakukan tai chi. Walaupun pada hari bekerja, begitu ramai orang bersenam, yang saya rasa agak luar biasa. Yang paling mengagumkan ialah peralatan senaman awam. Peralatan senaman yang dipasang di sepanjang Tasik sedang digunakan oleh penduduk. Apabila melihat papan tanda yang menyatakan semuanya percuma untuk digunakan, warga emas ini terkejut. Di Rusia, untuk bersenam perlu membayar yuran di gimnasium, tetapi di sini ianya percuma. Konsep kemudahan awam mereka sama sekali berbeza. Seorang datuk tempatan sedang menggunakan peralatan senaman. Beliau berumur 72 tahun dan berkata beliau datang ke sini setiap pagi untuk bersenam demi kesehatan. Salah seorang ahli rombongan kami memberanikan diri untuk berbual dengannya menggunakan bahasa isyarat. Walaupun bahasa Inggris mereka tidak begitu lancar, mereka berkomunikasi melalui senyuman mesra dan sikap yang ramah. Kami dapat merasakan kemesraan dan layanan baik orang Malaysia terhadap warga asing. Berjalan di sepanjang laluan basikal, kami menemui satu lagi budaya, yaitu sistem perkongsian basikal dan skuter elektrik. Dikatakan, ia boleh disewa dengan mudah menggunakan aplikasi telepon pintar. Rusia juga mempunyai sistem yang serupa, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Stesen sewaan basikal awam di Kuala Lumpur terdapat di mana-mana dan kelihatan sangat mudah. Seluruh bandar direka untuk kemudahan penduduknya. Kami duduk berehat di bangku taman seketika. Melihat sekeliling, terdapat juga banyak keluarga. Ada bapa membawa anak berbasikal, ada ibu menolak kereta sorong bayi berjalan-jalan. Ia adalah gambaran kehidupan harian yang damai. Yang paling mengagumkan ialah orang yang membawa anjing berjalan-jalan. Semua anjing diikat dengan tali dan pemiliknya membawa beg najis. Saya melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya. Dia dengan selesa memasukkannya ke dalam beg dan membuangnya ke dalam tong sampah. Datuk yang pernah menjadi penjawat awam memuji, kesadaran sivik masyarakat di sini benar-benar tinggi. Tong sampah yang disediakan di seluruh taman juga istimewa. Sistem kitar semula sangat lengkap, botol plastik, tin aluminium, dan sampah diasingkan dengan jelas. Penduduk juga mematuhinya dengan ketat. Di Rusia, konsep pengasingan sampah belum benar-benar mantap, manakala di Malaysia ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Dari sini, kita dapat melihat tahap kesadaran mereka terhadap alam sekitar sangat tinggi. Tiba waktu makan tengah hari. Berdekatan taman terdapat kedai serbaneka dan kafe kecil. Warga emas ini membeli makanan bungkus dari kedai serbaneka dan duduk di tepi Tasik untuk menikmatinya. Tiada siapa yang membuang sampah merata-rata. Semua orang mengumpulkan sampah mereka dan membuangnya ke dalam tong sampah. Seorang nenek berkata, "Taman sebesar ini, tetapi tiada sehelai sampah pun."
Beliau berkata taman di Rusia pada hujung minggu selalunya dipenuhi sampah. Tetapi Taman Tasik Titiwangsa berbeza. Penduduknya sendiri menjaga kebersihan. Hampir tidak kelihatan pengurus taman, tetapi taman itu sempurna tanpa cacat celah. Saya juga melihat seorang nenek berusia lebih 70 tahun berjoging sendirian. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Warga emas bersenam sendirian di taman itu sendiri sudah cukup mengejutkan. Ini adalah bukti keselamatan. Pada sebelah petang, kami meninggalkan taman. Warga emas ini berkata mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan yang mereka lihat di Taman Tasik Titiwangsa. Keselamatan, kebersihan, dan budaya saling bertimbang rasa, semuanya meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Malam itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Salah seorang ahli rombongan, seorang datuk berusia 74 tahun, tiba-tiba mengadu sesak dada. Beliau mempunyai sejarah tekanan darah tinggi, yang membuatkan saya panik. Saya segera meminta bantuan di kaunter penerimaan tetamu hotel. Kaki tangan mengarahkan kami ke pusat perubatan swasta yang besar dan terdekat. Dalam perjalanan ke hospital dengan taksi, saya dipenuhi dengan kebimbangan. Risau sama ada orang asing boleh menerima rawatan yang sewajarnya di hospital Malaysia. Saat kami tiba di unit kecemasan hospital, segala kebimbangan saya hilang. Juru rawat di kaunter saringan memahami keadaan dengan fasih dalam bahasa Inggris. Yang mengejutkan, hospital itu malah mempunyai kaki tangan khas dari pusat perubatan antarabangsa untuk membantu. Di Hospital Moskow, untuk mendapatkan perkhidmatan penterjemah bahasa asing, sekurang-kurangnya perlu membuat temu janji sehari lebih awal. Tetapi di sini, sistem untuk pesakit antarabangsa diselesaikan dengan segera dan sempurna. Proses pendaftaran juga mengagumkan. Pemasukan maklumat pesakit, pengesahan insurans, dan penentuan diagnosis, semuanya selesai dalam masa 10 menit sahaja. Tidak sampai 30 menit, giliran kami untuk berjumpa dokter tiba. Ini adalah berkat sistem yang mengutamakan pesakit kecemasan. Di Moskow, beratur di unit kecemasan selama beberapa jam adalah perkara biasa, tetapi di Malaysia benar-benar berbeza. Memasuki bilik pemeriksaan, dokter menyambut kami dengan mesra. Yang mengejutkan, beliau pernah belajar di luar negara. Jadi beliau boleh berkomunikasi menggunakan beberapa perkataan Rusia yang ringkas, ditambah dengan bahasa Inggris yang fasih. Saya merasakan ketegangan pesakit serta-merta hilang. Dokter dengan teliti memeriksa sejarah perubatan pesakit, malah memeriksa interaksi dengan obat-obatan yang diambil di Rusia. Beliau mempunyai pengetahuan dan pengalaman perubatan bertaraf antarabangsa. Pemeriksaan bermula. ECG, X-ray dada, ujian darah, semuanya dilakukan serentak. Semua pemeriksaan selesai dalam masa sejam. Di Moskow, untuk mengambil satu X-ray sahaja memerlukan beberapa hari. Setiap bilik pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan terkini. Juru teknik juga sangat profesional dan mesra. Mereka memahami pesakit yang lebih tua dan menjelaskan proses pemeriksaan dengan terperinci. Keputusan pemeriksaan dimasukkan ke dalam sistem komputer secara masa nyata. Dokter segera mengesahkan keputusan menggunakan tablet. Diagnosis juga dibuat dengan cepat. Kecekapan sistem perubatan digital ini sangat mengagumkan. Nasib baik, tiada masalah besar. Ia didiagnosis sebagai gejala sementara yang disebabkan oleh keletihan perjalanan dan masalah penyesuaian perbezaan waktu. Dokter memberikan preskripsi dan menjelaskan bahwa beliau memilih obat yang boleh terus diambil walaupun selepas pulang ke Rusia. Keprihatinan yang terperinci seperti ini jarang ditemui di Hospital Moskow. Ini adalah preskripsi yang mengambil kira keadaan pesakit secara menyeluruh. Di farmasi, ahli farmasi juga menjelaskan cara pengambilan obat dengan terperinci dalam bahasa Inggris. Semasa membuat pembayaran, kami mengalami kejutan terakhir. Diagnosis di unit kecemasan, pelbagai pemeriksaan, dan preskripsi obat, jumlah kosnya kira-kira Rm2.000, ditukar kepada mata uang Rusia, ini jauh lebih murah daripada hospital swasta di Moskow. Walaupun tanpa perlindungan insurans kesehatan Malaysia, ini adalah harga yang sangat berpatutan. Pada saat itu, kami mengesahkan bahwa dari segi accessibility dan keberkesanan kos perubatan, Malaysia lebih unggul daripada Rusia. Keluar dari hospital, warga emas yang lain berkata dari pendaftaran hingga keluar hospital, jumlah masa yang diambil hanya 2 jam. Ini adalah kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Moskow. Mereka berkata yang lebih mengagumkan ialah profesionalisme dan keramahan kaki tangan perubatan. Pesakit itu juga berulang kali mengucapkan terima kasih. Beliau berkata beliau sangat berterima kasih kepada kaki tangan perubatan Malaysia karena menjaga orang asing sepertinya dengan begitu teliti. Wajahnya yang sebak masih jelas dalam ingatan saya sehingga hari ini. Beberapa hari kemudian,
Kami pergi ke Bukit Bintang. Warga emas ini juga mau membeli belah, dan saya ingin menunjukkan kepada mereka budaya komersial Malaysia. Turun dari stesen MRT Bukit Bintang dan berjalan ke jalan raya, kami merasakan suasana yang sangat meriah. Karena ia adalah hujung minggu, ia menjadi lebih sibuk. Kedai farmasi, butik pakaian, kedai craft kreatif berderetan. Mata warga emas ini bersinar. Beberapa orang nenek terus menuju ke kedai farmasi, karena mereka sudah lama mendengar tentang kemasyhuran topeng muka dan produk penjagaan kulit Malaysia. Masuk ke dalam kedai, kaki tangan menyambut kami dalam bahasa Inggris. Kedai itu dipenuhi dengan produk percobaan. Warga emas ini mencoba produk dengan rasa ingin tahu. Kaki tangan dengan ramah menerangkan kepada mereka, mengesyorkan produk yang sesuai untuk jenis kulit mereka dan mengajar cara menggunakannya. Beliau malah dengan teliti mencari produk yang sesuai untuk kulit matang. Seorang nenek membeli banyak topeng muka dan produk penjagaan kulit, bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga sebagai hadiah untuk anak perempuan, cucu, dan rakan-rakannya. Mereka berpuas hati, mengatakan harganya murah dan kualitinya baik. Mereka berkata produk dengan kesan yang sama jauh lebih mahal di Rusia. Kami membeli makanan ringan di gerai jalanan. Warga emas ini pertama kali merasai kuih muih tempatan seperti kari pap dan kuih lapis, dan mereka tidak henti-henti memujinya. Inti kentang yang pedas dan manis serta kelapa parut nampaknya sangat sesuai dengan selera mereka. Pisang goreng juga membuatkan mereka terujah. Mereka menikmati budaya makanan jalanan Malaysia yang unik. Berjalan-jalan, kami masuk ke sebuah kedai cenderamata. Barangan tradisional Malaysia dipersembahkan semula dengan gaya modern. Terdapat produk kain batik, cenderamata dengan corak tradisional, poskat dan kemeja teh dengan tulisan Melayu. Warga emas ini memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik kedai memberikan diskaun istimewa kepada pelanggan asing dan berterima kasih karena mereka melawat Malaysia. Kemesraan seperti ini sangat menyentuh hati mereka. Tiba waktu makan tengah hari, kami mencari sebuah restoran terkenal. Warga emas ini ingin makan sup tulang yang terkenal di Malaysia. Masuk ke restoran, ia dipenuhi dengan pelanggan asing. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris, jadi memesan sangat mudah. Apabila sup tulang dihidangkan, warga emas ini terpegun. Aroma supnya harum semerbak, dagingnya besar dan lembut. Kaki tangan restoran mengajar mereka untuk menambah sambal kicap untuk meningkatkan rasa. Kami duduk sebentar di perkarangan kuil, berbual tentang pengalaman beberapa hari ini. Semua orang berkata, masa di Malaysia sangat berharga, jauh lebih baik daripada yang dijangkakan. Seorang datuk berkata, dulu saya tidak tahu apa-apa tentang Malaysia, tetapi sekarang ia telah menjadi negara kegemaran saya. Yang lain mengangguk setuju, mengatakan mereka pasti akan datang lagi dan berharap dapat tinggal lebih lama. Pagi hari terakhir tiba. Warga emas ini bangun awal untuk mengemas bagasi, karena petang itu mereka akan ke lapangan terbang. Semasa sarapan, semua orang diam. Perasaan berat hati untuk pergi terpancar di wajah mereka. Sebelum meninggalkan hotel, kami mengambil gambar kenangan di lobi. Kaki tangan hotel juga turut serta. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada kaki tangan yang telah kami kenali selama 7 hari ini. Suasana di dalam bus menuju ke lapangan terbang sangat berbeza berbanding semasa kami tiba. Tiada lagi keterujaan, sebaliknya penuh dengan perasaan sedih. Warga emas ini berusaha untuk merakam pemandangan Kuala Lumpur di luar tingkap ke dalam ingatan mereka. Seorang nenek berbisik, saya pasti akan datang lagi dalam setahun. Yang lain juga bersetuju, mengatakan lain kali mereka berharap dapat tinggal lebih lama. Kami tiba di Kelia, tempat pertama kami menjejakkan kaki di Malaysia seminggu yang lalu. Namun, perasaan warga emas ini sudah sama sekali berbeza. Tiada lagi rasa ingin tahu dan penantian. Sebaliknya perasaan berat hati dan rindu. Mereka melakukan pembelian terakhir di kedai bebas cukai, membeli hadiah untuk rakan dan keluarga di Rusia, coklat tempatan, teh dari tanah tinggi, dan topeng muka Malaysia. Mereka membeli pelbagai jenis produk, menghabiskan masa 2 jam di kedai bebas cukai. Seorang datuk membeli sekotak mie segera Malaysia. Beliau berkata walaupun sudah kembali ke Rusia, beliau masih ingin merasai keenakan Malaysia. Yang lain juga sama. Masing-masing membeli makanan Malaysia kegemaran mereka. Masa untuk menaiki pesawat semakin hampir. Langkah warga emas ini menjadi berat. Di sepanjang jalan menuju ke pintu pelepasan, seorang nenek mengesat air matanya secara senyap, mengatakan beliau terlalu menyukai Malaysia dan berat hati untuk pergi. Di hadapan pintu pelepasan, kami mengambil gambar terakhir. Kesemua, 18 orang, menjerit terima kasih dalam bahasa Melayu. Itulah satu-satunya frasa yang mereka pelajari selama seminggu ini. Kaki tangan lapangan terbang juga melambai selamat tinggal kepada kami.
Setelah menaiki pesawat, warga emas ini terus menoleh ke belakang, seolah-olah sangat berat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Malaysia. Walaupun sudah duduk di tempat masing-masing, mereka hanya diam memandang keluar tingkap. Selepas pesawat berlepas, seorang datuk berkata, "Seminggu di Malaysia adalah saat paling berharga dalam hidup saya." Beliau berkata, beliau telah hidup selama 75 tahun, dan ini adalah kali pertama beliau merasakan keharuan seperti ini. Warga emas yang lain mengangguk setuju, mengatakan mereka telah melihat dan merasai sendiri betapa hebatnya negara Malaysia. Beliau berkata, dari kecekapan sistem, kesadaran sivik masyarakat, hingga keramahan rakyatnya, semuanya sempurna. Dalam penerbangan panjang kembali ke Moskow, warga emas ini berkongsi kenangan mereka di Malaysia. Masing-masing menceritakan saat yang paling mengesankan. Ada yang menyebut tentang kedai serbaneka 24 jam, ada yang menyebut tentang ketertiban di dalam MRT. Datuk yang menerima rawatan di hospital tidak henti-henti memuji sistem perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di Bukit Bintang berkata mereka mau pergi lagi. Ada juga yang berkata mereka tidak dapat melupakan keindahan di Taman Tasik Titiwangsa. Bagi saya, perjalanan ini juga sangat istimewa. Sebagai pemandu pelancong, saya telah melawat banyak negara, tetapi saya tidak pernah melihat pelanggan begitu berpuas hati. Saya sekali lagi merasakan bahwa Malaysia benar-benar sebuah negara yang luar biasa. Kami tiba di Moskow pada keesokan paginya. Ahli keluarga mereka semua datang menjemput. Warga emas ini dengan teruja menceritakan kisah mereka di Malaysia tanpa henti. Ekspresi wajah ahli keluarga mereka juga berubah dari terkejut kepada kagum. Beberapa hari kemudian, satu peristiwa besar berlaku. Salah seorang ahli rombongan mula berkongsi gambar dan video perjalanan ke Malaysia di media sosial. Kandungannya termasuk kebersihan Klia, ketertiban MRT, dan pemandangan di Taman Tasik Titiwangsa. Sambutannya sangat hangat. Rakan-rakan di Rusia terkejut, mengatakan mereka tidak tahu Malaysia adalah sebuah negara yang begitu maju. Ratusan komen diterima, kebanyakannya menyatakan, "Saya pun mau pergi tengok." Terutamanya, video kedai mamak pada pukul 2 pagi sangat populer. Pemandangan wanita makan seorang diri dengan selesa mencetuskan perbincangan hangat karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Ini adalah bukti masyarakat Malaysia yang selamat. Selepas itu, agensi pelancongan tempat saya bekerja mula menerima banyak pertanyaan. Semuanya dari orang yang ingin melancong ke Malaysia. Kebanyakannya adalah kenalan atau ahli keluarga warga emas tersebut. Mereka menjadi berminat setelah mendengar cerita secara langsung. Jumlah tempahan meningkat lebih 3 kali ganda daripada biasa. Paket pelancongan ke Malaysia menjadi sangat populer dengan cepat. Bukan sahaja agensi kami, agensi pelancongan lain di Moskow juga mengalami situasi yang sama. Minat terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Dikatakan bahwa warga emas yang pernah ke Malaysia akan bercerita tentang Malaysia dalam setiap perjumpaan. Setiap kali mereka bertemu kenalan, mereka akan menjelaskan kehebatan Malaysia. Mereka berkata dari sistem lapangan terbang, sistem pengangkutan, perkhidmatan perubatan, hingga kesadaran sivik, banyak perkara yang boleh dipelajari. Pejabat pelancongan Malaysia tempatan juga menghubungi kami, mengatakan bahwa baru-baru ini, panggilan telepon mengenai pelancongan ke Malaysia terlalu banyak hingga mereka tidak menang tangan. Mereka berkata, ada pelbagai soalan, termasuk pertanyaan mengenai jadwal perjalanan, cadangan penginapan, dan maklumat hospital. Beberapa bulan berlalu, minat terhadap Malaysia masih berterusan. Beberapa warga emas dari rombongan itu sebenarnya melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini membawa keluarga bersama mereka. Mereka berkata mereka mahu cucu-cucu mereka melihat Malaysia. Datuk yang menerima rawatan di hospital berkata beliau melawat Malaysia secara berkala untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di hospital Malaysia karena beliau mempercayai kaki tangan perubatan di sana. Nenek-nenek yang membeli belah di Bukit Bintang berkata mereka akan memesan produk Malaysia secara dalam talian, terus membeli topeng muka dan makanan Malaysia, dan mengesyorkannya kepada rakan-rakan di sekeliling mereka. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk membangunkan paket pelancongan khusus ke Malaysia. Ia bukan sekadar lawatan biasa, tetapi sebuah perjalanan untuk merasai kehidupan harian penduduk tempatan. Ramai orang menunjukkan minat. Bagi orang Rusia, Malaysia bukan lagi sebuah negara asing. Ia telah menjadi sebuah negara yang patut dipelajari dan diidamkan untuk dilawati. Terutamanya bagi warga emas, Malaysia telah menjadi tempat istimewa yang membawa kejutan dan keharuan. Perjalanan itu juga memberikan impak yang besar dalam hidup saya. Saya benar-benar mengenali negara Malaysia dan dapat memperkenalkan wajah sebenar Malaysia kepada ramai orang. Ini adalah pengalaman paling bermakna dalam 20 tahun kerja saya dalam industri pelancongan.
Sehingga kini, saya masih berhubung dengan warga emas yang menyertai perjalanan itu. Mereka semua mengatakan, cinta mereka terhadap Malaysia tidak pernah pudar, dan berharap suatu hari nanti dapat kembali ke Malaysia untuk mengalami lebih banyak lagi. Saya belajar bahwa walaupun satu perjalanan yang kecil boleh mencipta perubahan yang begitu besar. Kekuatan Malaysia bukan sahaja terletak pada pembangunan ekonominya, tetapi juga pada kecekapan sistemnya, kesedaran sivik masyarakatnya, dan yang paling penting, hati rakyatnya yang mesra. Pada masa akan datang, saya juga ingin memperkenalkan Malaysia kepada lebih ramai orang Rusia. Saya mahu mereka melihat dan merasai sendiri betapa indahnya Malaysia. Saya mahu menjadi jambatan kecil antara Malaysia dan Rusia. Kisah hari ini berakhir di sini. Kisah Malaysia di mata warga emas Moskow. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan galakan Anda di ruangan komen. Jika Anda menyukai kisah ini, sila berikan suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.